Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 5. Hari ini kita nak sambung balik unit 9 kita. Kita akan belajar tentang fasa bulan. Pernah dengar tak apakah itu fasa bulan? Mesti kamu mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar kan? Okey, apakah itu fasa bulan? Okey, kita baca muka surat 204. Ketika bulan beredar mengelilingi bumi, kita akan melihat bahagian-bahagian berbeza pada bulan yang disinari oleh cahaya matahari. Okay? Ketika dia beredar ni, ada bahagian-bahagian berbeza yang terkena cahaya matahari. Peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan bentuk-bentuk bulan yang dilihat kelihatan berubah. Sebabkan peredaran ni menyebabkan bentuk-bentuk bulan yang dilihat kelihatan berubah. Kita tengok bulan tu kadang-kadang kita nampak separuh, kadang-kadang kita nampak bulan penuh kan. Ini disebabkan oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Okey, bentuk-bentuk bulan yang kelihatan berbeza ni kita panggil sebagai fasa bulan. Bentuk-bentuk bulan yang kelihatan berbeza ni, ini sama je, tapi yang kita nampak ni adalah berbeza. Ini dikenali sebagai fasa-fasa bulan. Sebelum cikgu terangkan yang ini, kamu boleh tengok ni petunjuk. Okey, petunjuk kalau gambar yang macam ni, yang dalam arrow ni, ini adalah pandangan dari angkasa. Ini kedudukan bulan yang sebenar. Kalau yang ada biru belakang ni ialah pandangan pemerhati dari bumi. Pandangan kita yang berada di bumi. Kalau kita tengok daripada sini, tengok daripada sini kan. Okey. Ini adalah pandangan kita pemerhati di bumi. Okey. Okey, kita akan baca daripada nombor 1 anak bulan. Okey. Yang ni nama dia fasa anak bulan. Kita ada 8 fasa: anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan hampir purnama, bulan purnama, terbalikkan balik, bulan hampir purnama, bulan separa, bulan sabit. Okey. Yang pertama anak bulan. Okey, anak bulan ni apabila bahagian bulan yang gelap menghadap bumi. Okey, bahagian bulan yang gelap menghadap bumi. Bahagian bulan yang gelap, tengok ni, bahagian gelap ni menghadap bumi. Jadi kita dekat sini, kita tengok dia kita perhatikan kat sini, ni mata kita pandang sini, kita nampak anak bulan iaitu gelap gelap, dia nampak bulan dan gelap. Okey, kedua, bila bulan dah sampai sini, sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Okey, ni semua yang menghadap bumi apa? Sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari. Sebahagian kecil. Kita tengok daripada sini. Ini pemerhati. Ini pemerhati yang akan menengok dia. Okey, sebahagian kecil. Jadi kita nampak macam ni. Daripada sini kita nampak bentuk dia macam ni. C terbalik. C terbalik bercahaya. Okey, cikgu akan buat macam ni lah. Cikgu akan ajar C terbalik bercahaya macam ni. C terbalik bercahaya. Jadi dia akan cerahkan bahagian C yang bercahaya tu. Okey. Okey, ini bulan sabit. Yang ketiga ialah bulan separa. Bulan separa ni separuh lah. Separuh bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Separuh bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya menghadap bumi. Okey, jadi kita kat sini tengok dia. Okey, kita kat sini kita tengok dia. Kita nampak macam ni rupa dia. Okey. Okey. Lepas tu yang keempat, bulan hampir purnama. Okey, hampir purnama Okey, sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Okay, ingat kat belakang semua ada perkataan menghadap bumi. Kamu kena ingat yang cikgu gariskan depan ni. Sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Sebahagian besar yang bercahaya ni yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Jadi kamu yang kat sini ni boleh tengok. Kamu akan nampak macam mana? Macam ni. Kamu akan nampak sebahagian besar bercahaya, di sikit je gelap. Okey, kemudian fasa bulan berada kat sini pula. Kita panggil sebagai bulan purnama. Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari. Seluruh permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Jadi kamu kat sini ni boleh nampak dia. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak bulan purnama, penuh bulat dan bercahaya. Kemudian bulan berada kat sini pula. Ini sama macam yang ini. Ini dia punya nama dia bulan hampir purnama. Cuma dia punya cahaya, sebahagian besar cahaya itu terbalikkan.
kat sini dia jadi terbalik kat sini. Okey. Samalah cerita dia sama. Okey, lepas tu kemudian kita ke bulan separa. Bulan separa sama, separuh bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya menghadap bumi. Separuh Kamu yang ada kat sini, kamu boleh perhatikan, kamu akan nampak macam ni. Okey, ini terbalikkan. Okey. Okey, kemudian dia akan jadi bulan sabit balik. Bulan sabit apa? Sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Jadi kamu yang ada kat sini ni, kamu boleh tengok dia, kamu nampak macam ni, bulan sabit. Okey. Jadi kamu kena ingat ni, ada 8 fasa: anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan hampir purnama, bulan purnama. Okey, lepas tu terbalikkan yang ni yang ini ni. Yang warna hijau ni adalah terbalik kepada yang ini, cerminan dia. Okey, bulan hampir purnama, bulan hampir purnama. Bulan separa, bulan separa. Step 2, bulan sabit sama dengan 8. Okey, 2 sama dengan 8, 3 sama dengan 7, 4 sama dengan 6. Okey, kamu kena ingat 8 fasa. Cuba cara senang nak ingat, kamu ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah cerminan kepada 4, 3 dan juga 2. Okey, yang kamu kena lukiskan, kamu kena lukiskan matahari, kemudian lukiskan bumi, kemudian lukiskan semua bentuk-bentuk fasa bulan yang dapat dilihat oleh pemerhati di bumi. Yang ni, yang hijau ni, yang cikgu bulatkan hijau ni. Yang ini tak payah, sebab ini memang ini kejadian sebenar di angkasa lah. Ni bulan, semua sebab matahari kat sini, jadi semuanya sebelah kiri yang bercahaya. Tapi kamu yang berada di bumi memerhatikan dia, anak bulan sebagai gelap, bulan sebagai sabit macam ni. C C terbalik kalau kat sini lah. Bulan separa kat sini, dan bulan hampir purnama, bulan purnama. Terbalikkan dan cerminkan bulan hampir purnama, bulan separa dan juga bulan sabit. Okey, sekarang cikgu nak ajar pula takwim qamari. Takwim qamari ni apa? Kita bacakan. Pernahkah kamu mendengar tentang takwim qamari? Takwim ini ditentukan berdasarkan perubahan fasa bulan. Takwim qamari juga dikenali sebagai takwim hijrah, kalender hijrah ataupun takwim qamari. Okey, kalender hijrah ataupun takwim qamari ini digunakan oleh kita orang Islam. Kalender kita menentukan bulan-bulan kita, iaitu Muharram, Safar, Jamadan awal, Jamadan akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey, semua bulan-bulan ini ditentukan dengan melihat fasa-fasa bulan. Kalau kita ni, yang tarikh ini tidak mengikut tarikh Masihi biasa yang macam 1 Januari sampai Disember kan, dia akan ikut nombor dia. Tapi kalau tarikh takwim qamari, dia mengikut bentuk fasa bulan. Macam mana kita kena tahu. Dia yang pakar menentukannya ialah ahli falak ataupun ahli-ahli bintang yang ada alat untuk melihatnya. Contoh di planetarium negara kan, tentu di pusat-pusat pencerapan bulan kan. Okey, tapi kita untuk setakat tahun 5 ni, kamu kena tahu fasa bulan ni. Contohnya fasa anak bulan. Hari pertama setiap bulan qamari ditandakan setelah anak bulan jelas kelihatan. Maknanya orang yang mencerah anak bulan ni, dia dah tengok, dia dah kira-kira, okey, dia kata dalam 3 hari lagi anak bulan ni akan jelas kelihatan. Jadi dia boleh isytihar lagi 3 hari adalah 1 hari bulan tarikh qamari. Contohnya dia nak isytihar 1 hari bulan Ramadan untuk puasa kan. Jadi dia dah boleh tengok, dia dah boleh kira. Okey, maknanya dalam seminggu lagi ataupun 3 hari lagi bentuk anak bulan ni akan jelas kelihatan. Jadi dia dah boleh isytiharkan itu sebagai 1 Ramadan. Okey, contohnya okey, kemudian bulan sabit, bulan separa 2, 3, 4, 5, 6 ni lebih kurang tarikh untuk bulan sabit. 7, 8, 9, 10 ialah tarikh bulan purnama, bulan separa. Kemudian bulan hampir purnama, dan yang penting lagi kamu tahu yang ni bulan purnama, bulan di mana seluruh bahagian bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Okey. Bulan purnama sentiasa muncul pada setiap bulan qamari.
Maknanya bulan purnama ni kita dah tahu. Kalau nampak bulan purnama yang penuh ni adalah 15 hari bulan Qamari. Contohnya 15 Ramadan contohnya. Okey, kita kena tahu 3 je. Satu yang ini, kedua yang ini bulan purnama 15 hari bulan, dan yang hujung ni kita tahu jugalah. Okey, bila dah habis nak hampir hujung fasa bulan ni, kita akan berjumpa balik dengan anak bulan. Maknanya dalam 29, 30 hari bulan mereka adalah fasa anak bulan. Maknanya 29, 31 dan 2 ni adalah fasa anak bulan. Jadi kamu kena ingat yang paling penting dua ni lah, anak bulan dan juga bulan purnama. Takwim Qamari juga digunakan untuk menentukan hari kebesaran umat Islam. Macam saya ucap kan. Apakah hari kebesaran yang kamu tahu pada 1 Syawal? Apakah fasa bulan yang muncul pada tarikh tersebut? Kalau 1 Syawal mesti 1 hari bulan kan. 1 hari bulan mestilah fasa anak bulan. Yang 1 Syawal anak bulan, berakhirnya Syawal ialah pada fasa anak bulan juga. Okey. Okay, ini ada simulasi fasa bulan. Kamu boleh buatlah gunakan lampu dan juga bola polistiren. Kamu boleh ubah-ubahkan kedudukan bulan ni untuk melihat bentuk-bentuk fasa bulan. Okey. Okay, kita boleh tengok video dia. Kita ada video dia. Kamu boleh ambil kod tu pun pada buku teks. Kamu boleh scan pada buku teks tu AR code. Kamu kena install dulu AR code pada Play Store, dan kemudian halakan apps tu pada buku teks awak. Kamu akan nampak video ni.